Terusnya Intan Nafisatun tanya, kereta Beza tahun 2020, tahun baru lagi ni, tahun lepas punya kereta. Okey, bila bawa laju 120 RPM, agak bergegar. Kenapa Datuk? Mesti ni basuh tengah panas ke? Macam mana? Betul. Betul? Kan, Betul. balik-balik kerja cuci kereta. Kan dah Ha, bergegar dah? bila dia Hmm. bila 120 gegar bermaknanya display dah bengkok bila kita kepanasan. So apa perlu buat untuk pengasahan tu? Kena pergi kedai tayar. Jangan pergi kedai mekanik. Kena pergi kedai tayar. Mereka akan check on wheel element dan dia akan check untuk kita punya disc plate brake. Bila disc plate tu kalau dia kata dah bengkok, kena ganti lah. Kalau masih dalam warranty lagi, tahun 2020 dalam warranty, kena pergi kedai warranty. Jangan pergi kedai biasa. Okay. Nanti warranty void, habis. Rosak semua tak dicari warranty. Okey. Ada satu soalan tapi ni kita jawab lepas kita rehat kejap je Datuk. Soalan kalau anda nak tahu, anda pernah tak alami ni pendengar? Kalau bawa kereta, bila nak reverse berbunyi sesuatu kat steering. Bukan bunyi kat tayar, bunyi kat steering. Kenapa? Kalau pernah alami masalah tu, nak tahu apa sebabnya dan penyelesaiannya, kembali selepas ini Datuk. Kita rehat seketika para pendengar dan juga Datuk terus setia bersama dengan kami di IKIM. Inspirasi Euforia Islami. Kita kembali bersama pusingan kedua, round 2 untuk MTech saat ini. Buat yang baru je dengarkan kami, tak kira di rumah ke, di kereta ke, dalam kenderaan, tapi bukan dalam kenderaan nak balik kampung ya. Sebab tak ada siapa boleh lepas balik kampung pun. Kalau boleh lepas tak tahu dia magic dia terror. Tapi setakat kita tahu tak boleh. Tapi tetap juga walaupun tak boleh pulang ke kampung, tetap kena jaga kenderaan ya. Sebab banyak sebenarnya manfaatnya, terutamanya poket kita lambat bocor Datuk ya. Kan? Ya, semestinya. Semestinya. Boleh melintas daerah, boleh pergi mana-mana. Boleh. Dengan syarat mesti ada surat kelulusan. Daerah Dan tak hari apa. ini juga ramai ibu bapa pergi ke sekolah ambil anak mereka untuk balik. Termasuklah Nurul Atirah. So sekarang mama dengan abang dia pergi ambil untuk bawa balik dan dia adalah final year untuk tahun ni. Jadi ramai yang bergerak ke sekolah, ke Raub, ke mana-mana saja untuk mengambil anak, ambil dengan syarat mestilah foto patuhi SOP yang sedia ada. Jangan nanti sebab sikit kena 1,000. Dengan silap sikit kena saman. Jadi itu kesesalan tidak bererti bila saman telah diterima. Itu yang rentas daerah, rentas negeri kalau ada surat sebab. Tapi yang nak rentas negeri semata-mata untuk balik kampung tak lepas Datuk ya. Yang lepas nanti duit kita lepas 1,000. Okey. Itu kalau 1,000 lah kan, tak tahulah kalau compound atau tidak, compound tu dinaikkan ataupun tidak. Maknanya PKP ke tak PKP tetap kena selenggara kenderaan pada waktunya Datuk ya. Okey, jom Datuk. Soalan tadi tu yang saya gantungkan sebelum kita rehat tadi tu. Abu Muawiyah tanya ni Datuk, keretanya Myvi, bila reverse berbunyi sesuatu di steering. Kenapa Datuk? Pada kita yang pertama sekali dipanggilkan steering column dengan steering bush. Kalau kereta tu berusia bawah dari 5 tahun, sukar untuk berbunyi, dia mesti melebihi lagi 5 tahun. Sebab dia ada tie and wear. Yang selalu akibatnya adalah kenderaan tidak bergerak. Kita telah pulas steering. Kerana steering sekarang menggunakan hydraulic system ataupun power. Hydraulic power dah tak ada, dia panggilkan electric power. Hydraulic power, electric power. So bila kenderaan tidak bergerak, kita pulas saja steering, dia akan ada satu pergeseran dekat bush. Dia akan berbunyi ketok. Jadi kadang-kala signal indikator telah berlaga.
ataupun bush telah lebih besar. Jadi kita kena check balik, tengok balik. Kalau dalam warranty, senang. Kalau lah habis warranty, kena bayar sendiri. Okey. Mahirani Hussein, Kelisa 2003. Keretanya Kelisa. Tahun 2003. Aircon kadang-kadang panas. Bila jalan sejuk, bila berhenti panas. Ni pun dah jawab tadi kan, soalan lebih kurang sama kan? Sama. Okey, sama. Okay, lagi. Lily Mazlipa tanya, bateri kereta Kelisa saya jam start pagi tadi okey. Tapi bila saya masuk je gear D, dia mati balik. Kenapa Datuk agaknya? Kadang-kadang bila kita masuk, mati. Bila kita masuk, mati. Dan masuk gear baru mati. Masuk gear mati. Maknanya kita tekan brake, dia tidak synchronize dengan sistem. Jadi bila tekan brake, masuk gear, dia mati. Jadi apa yang perlu tengok kat sini adalah ECU program dengan brake sensor switch yang pergi kepada TEC, Transmission Electronic Control. Jadi apa yang bagus, pergi kedai 2003 dah habis warranty, pergi kedai yang ada dynometer untuk cek sistem. Cek sistem. Jadi sistem itu baru dia boleh betulkan. Okey, Khairi Ismail tanya pula, kereta saya ni Dato' Azia, meter minyak digital, naik turun meter minyaknya. Hoi. Tapi minyak isi penuh. Kenapa tu Dato'? Ada kena mengena dengan bateri ke ataupun bateri jenis air ke? Dah hampir 3 tahun. Dia bila turun naik terjauh, itu adalah gauge ataupun dipanggilkan jangka laras bahan bakar. Itulah fuel gauge. Jadi yang turun naik tu nombor satu, kalau bateri rosak, bateri nak habis, tak boleh start. Enjin takkan hidup. Jadi enjin boleh hidup, bateri baik. So sekarang adakah dia punya float yang ada dekat dalam tu? Dia panggilkan float. Float tu masih bekerja ke tak? Bawa kepada pemen, dia akan cek. Indikator yang ada dekat panel dashboard itu tidak mendatangkan masalah sebab dia pakai LED. So dia pakai sistem. Ada dia punya sensor untuk menyalakan lampu mengikut bahan bakar. So kalau bahan bakar setengah, dia ada setengah. Kalau suku, dia suku. Kalau penuh, dia penuh. Jadi ada beberapa fakta. Jadi fakta itulah yang akan diambil kira oleh mekanik untuk cek fuel gauge sensor dengan fuel gauge pump. Dipanggilkan electric pump. Okey, Hayati Mat Sarin tanya, kereta Nissan Datuk tahun 2006, baru servis gearbox, selalu sentap dan susah masuk gear. Apa masalahnya Datuk? Kadang-kadang bila kita dah masuk gear auto, gear auto lah. Gear auto ke? Kereta tu gear auto. Dia tak cakap. Dia auto. Kata kereta dia tak tahu kita apa. Tak tahu auto ke tidak. Kalau pandang macam Nissan tu memang auto. So waktu dia tekan brake, adakah dia betul-betul release kan dia punya lock. So kalau dia tak cukup pressure, dia tak cukup release. Bila tak cukup nak release kan, dia ada minyak untuk lock dia. So bila kita tarik gear kepada D, dia keras. Bukan tak boleh, dia keras. So kita angkat brake, kita tekan balik, dia masuk. Macam itu. Serentak. Tekan brake, lepas tekan balik brake, dia ketak. Sebab pressure tu dah jadi tinggi. Apa yang perlu buat di sini, pergi balik ke workshop. Kalau pergi balik ke workshop, cakap dekat dia, nanti dia akan check brake dengan TEC, Transmission Electronic Control. Okey, Nur Kesumawati Said. Mesti suka kan nama dah kena sebut, soalan dah baca. Tuan-tuan hantar awal. Senang saya baca secepat mungkin. Okey, Kesumawati tanya apa? Brake pad kereta saya kali terakhir tukar tahun 2015. 2015. Lama dah tu. Tetapi sehingga sekarang bila saya tanya staff di pusat servis, katanya brake pad masih tebal lagi. Biar betul. Okey, bila tanya pekerja kedai tayar, jawapannya sama. Saya travel setiap hari sejauh 63 km pergi balik kerja. Dah 6 tahun takkan tak nipis. Normal ke ni Datuk? Ke orang tu tak pandai cek? Itu adalah normal. Normal dan dia bermakna kenderaan yang dipandu tak laju dan dia tidak ada force dekat situ.
Jadi dia memandu gradual. Dia mana kalau dia bawa 80, 90, 100. Dia bukan bawa 60, 50, 100, 120. Daripada 100 nak turun ke 20. Jadi dia tekan brake kuat. Selalu main brake kata orang lah. Jadi kalau pemanduan yang selalu main brake ni rugi pada brake pad. Jadi kalau kurang tekan brake, selalu main pada gear, brake pad akan jangka hayat bertambah. Macam tu lah jangka hayat bertambah. Okey, kita batas mula ke WhatsApp konti. Kalau nak hantar, sempat lagi ni. Okay, 01129004. Saleh dari Batu Pahat tanya, saya pengguna kancil Datuk tahun pengguna kancil 660. Mengapa sesekali seperti ada sentapan ketika kenderaan bergerak? Kalau 660 ni ada dua version. Yang 660 dia panggilkan manual, 660 auto. So kalau 660 manual, sentap-sentap tu dia panggilkan CDI, Contact Delivery Injection. Orang kampung kata contact point. Yang ada dekat DC Vita. Dekat DC Vita tu ada condenser. Jadi darah satu tu dah mula lemah atau dia panggilkan high voltage coil. So dia kena check lah. Pakai paling senang kali nak check, gunakan dynamometer. Okey. Adinan dari Perlis. Tu dia. Dari Perlis hinggalah ke Sabah. Ingat lah lagu tu. Okay. Cik Adinan dari Perlis tanya, nak tahu ni, masa lepas handbrake, nak gerak kereta ada bunyi seperti kena ketuk. Apakah itu? Cik Adinan tanya ni. Datuk. So, bila kita nak gerak, dia ada link dekat brake disc atau brake shoes di bahagian belakang. Bila kita lepaskan handbrake, kita mula bergerak, dia betul-betul lock. Boom. Sama ada bush dia dah loose ataupun mekanisme yang ada dekat situ dah longgar. Jadi, kena check balik. Dia panggilkan mechanical system, iaitu handbrake cable terus ke belakang. Dekat belakang ada kiri dan kanan yang melekat untuk menarik brake system. Dia punya ada satu lock tu dah jatuh. Jadi bila lepas je, dia tang-tang, dia akan berbunyi. Tapi tidak berbahaya. Okey, sebelum kita rehat sekali lagi, soalan daripada pendengar kita ni. Ahmad Zakir Ramli di FB Live di IKIM FM. Tanya ni, keretanya arus tahun 2020, boleh ke pakai spacer kat tayar? Ada kesan tak? Ke dia ada jenis-jenis kereta je yang boleh? Setengah tu tak boleh? Ataupun semua kereta tak disarankan pasang spacer, Datuk? Ada kereta memang dipasang spacer. Tapi kilang lagi? Dia pasang spacer tu ada bertujuan macam mana. Tetapi bukan pada semua kereta dia letak hanya spacer. Sebab spacer ni adalah dikategorikan lebar wheel track dari tengah tayar depan, kiri, kanan. Tengah tayar, kiri, kanan, belakang. So tengah-tengah tu berapa ukuran dia, depan dengan belakang. Jika tayar depan kecil, tayar belakang besar, mesti perbezaan dia sedikit, menyebabkan wheel track ini memberikan kestabilan. Tapi kalau kita tambahkan spacer, dia dah terkeluar lebih, CG, center gravity of the vehicle, dia dah force tengah-tengah. Dan dia panggilkan stabilized body, untuk dipanggilkan stabilizer untuk kaki, dengan stability kereta tu lebih kukuh. Tetapi apabila melanggar lopak-lopak air, atau melanggar air hujan, atau melanggar mana-mana air yang terkepung, kereta ni paling mudah terbang, paling mudah terangkat. Jadi tidak digalakkan untuk pasang spacer. Kadang-kadang spacer tu extension kepada wheel tu menyebabkan boleh patah, senang impact, dan load distribution berbeza. Okey. Pasal heater. Okey, ni saya punya soalan ni, Datuk. Okey, kalau aircon, Datuk kata bila kita dah start berjalan, bergerak kereta, tak boleh suka-suka hati nak on off aircon, kan? Ataupun tak boleh nak tambah suhu. Tambah suhu boleh ke tengah bergerak, Datuk, aircon? Tak apa. Tak boleh. apa. Jangan turunkan suhu. 16, naik 17, ada 18, 19. Dan buat apa nak turun naik? Negara kita paling best temperature adalah 22. So kita taruh 22 sudah. Maintain je 20. Tapi kalau katalah nak naikkan suhu tak apa, tapi jangan turunkan ya ketika kita bergerak.
Tak apa. Naik, turun suhu tak apa. Oh, jangan Tetapi off. kalau sampai low, dia akan jadi ais. Okey. Oh itu, okey. Maknanya boleh, aircon boleh. Kalau pergi sampai 26 degree Celsius, jadi panas. Okey. Tadi taklah selesa memandu. Kalau heater pula macam mana? Pemanas yang kat cermin belakang tu kan, heater. Boleh tak? Okey, tengah gerak kan berkabut. Tiba-tiba kita tutup. Tiba-tiba hujan balik. On off boleh tak heater? Boleh, itu tak ada Tak masalah. ada masalah. Okey. Shinju. Tetapi kalau kita baru saja pasang filem, sebab tinted glass ni filem. So dia pasang je filem, baru 2 hari kita pasang heater pada rear windscreen, habislah heater tu tak boleh pakai dah. Oh, okey. Berapa lama boleh pasang heater selepas pasang tinted? Paling sikit 10 hari paling bagus. Kalau 1 minggu itu biasa. 10 hari adalah paling baik. Oh, kalau tak nanti dia kembang ya, dia gelembung itu ya Datuk ya. Ya. Oh, dia tak betul-betul melekat dengan cermin. Okey. Shinju